InsyaAllah kita teruskan dengan perkongsian kata ganti nama diri Al-Dhamair. Kita masuk dalam bab Al-Dhamair, kata ganti nama diri. Jadi kata ganti nama diri ni ada beberapa bab asas yang perlu kita ketahui. Jadi domain ni dia terbahagi kepada dua, iaitu muttasil, al-muttasil dengan al-munfasil. Al-muttasil ni adalah yang bersambung. Yang bersambung, yang bercantum. Jadi al-muttasil ni dia boleh menjadi fa'il berada pada jumlah fi'liyah, majrur. Itu berada pada huruf ja, dia bercantum sekali dengan huruf ja, kata sendi nama. Mudhafun ilaih, ini dalam bab al-idhafah. Dan maf'ulun bih, ini berada dalam jumlah fi'liyah. Okey, itu. Cumanya dhamir muttasil ni dia bersambung. Dia bersambung sama ada dia bersambung dengan fi'il. Kan, dia bersambung dengan fi'il, dia jadi fa'il lah. Macam kita kata, saya telah pergi. Zahabtu. Penambahan ataupun pencantuman huruf di akhir perkataan tu. Zahabtu. Saya telah pergi. Tu. Saya makan. Akaltu. Saya menulis. Katabtu. Itulah. Tu, na. Kami faham. Fahimna. Nampak? Dia cantuman. Maksudnya, perkataan tu, dia bersambung ataupun bercantum dengan huruf-huruf yang tertentu ni. Sama ada tu, tuma, ta, ti, tum, ka, ki, kum dan sebagainya. Itu. Kemudian, al-munfasil yang terpisah. Perkataan al-munfasil ni adalah kalimah yang terpisah. Kalimah yang terpisah. Dia tidak duduk sekali lah. Jadi domain ni di satu perkataan je sudah memadai dan dia boleh menjadi satu perkataan yang lengkap dalam membina ayat. Al-munfasil ni, domain al-munfasil ni dia boleh menjadi mubtada' dan khabar dalam jumlah ismiyah. Domain dia ini kita dah masyhur lah. Ramai kita dah ingat, murid-murid semua dah ingat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi inilah asasnya. Domain ni dia terbahagi kepada dua, iaitu domain muttasil yang bersambung, yang bercantum. Satu lagi domain yang terpisah, al-munfasil. Dia terpisah. Dia tak bergabung dengan apa-apa perkataan. Macam huwa. Huwa je lah. Huwa. Lepas tu kemudian perkataan yang lain. Kemudian, domain kata ganti nama diri ni, dia ambil kira aspek perujukan diri pada kata ganti nama diri. Maksudnya, kata ganti nama diri ni, domain terutamanya yang kita nak sebutkan ni ialah, kita nak membincangkan ni, iaitu domain ni terbahagi kepada 3 elemen ni, perujukan dirinya. Sama ada ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah ataupun mutakallim. Ada 3 ni. Jadi aspek perujukan diri dia ni, yang ni mana yang pihak yang pertama, mana pihak yang kedua, mana pihak yang ketiga. Kan? Siapa yang bercakap? Siapa yang diajak cakap? Jadi ini ada 3 elemen ni lah. Kita akan tengok. Okey. Yang mula-mula kita tengok pada ghaib dengan ghaibah. Ghaib dengan ghaibah ni merujuk kepada orang yang diperkatakan. Kita kata tentang dia. Kita kata tentang seseorang lah. Kita tak bercakap dengan dia secara langsung. Dia tak ada dekat hadapan kita. Tapi kita kata tentang dia. Kita kata tentang, contohnya, dia ni baik. Dia ni bagus. Jadi kita kata, kita bercakap tentang dia. Itu adalah kita sebut ghaib dengan ghaibah. Domain dia untuk lelaki muzakkar huwa, huma, hum. Untuk muzakkar lelaki
Untuk jenis perempuan, muannas hiya, huma, hunna. Dan domir ni juga kita boleh katakan domir ni dia merujuk kepada pihak yang ketiga. Domir ni merujuk kepada pihak yang ketiga. Kemudian, pihak yang kedua, kita boleh katakan domir ni merujuk kepada pihak yang kedua, merujuk kepada orang yang diajak cakap. Kita bercakap dengan dia. Kita bercakap dengan dia secara langsung. Kita bercakap dengan seseorang. Iaitu kita namakan sebagai mukhatab ataupun mukhatabah. Untuk lelaki, anta, antuma, antum. Untuk perempuan, anti, antuma, antunna. Ini. Macam kamu dah makan. Yang kamu dah makan. Awak dah makan. Anta akalta. Jadi itu, anta. Kamu. Kita bercakap. Kita tanya. Dengan seseorang. Kita bercakap dan kita ajak cakap. Yang terakhir iaitu adalah merujuk kepada pihak yang pertama. Pihak yang pertama ni iaitu pihak diri kita sendirilah. Merujuk kepada diri sendiri, orang yang bercakap. Jadi orang yang bercakap ni asalnya diri kita ni. Kita ni adalah yang pertama. Sama ada mutakallim ataupun mutakallimah. Maknanya untuk muzakkar pun sama. Untuk muannas pun sama. Kalau nak kata saya untuk muzakkar, lelaki, ana. Nak kata saya untuk perempuan, muannas pun sebut ana juga, sama je. Begitu juga dengan jamak. Dengan jamak, nak kata ramai kan. Kita, kami. Nak kata kami, kita. Untuk lelaki pun muzakkar pun nahnu, untuk muannas pun jenis perempuan pun nahnu. Jadi domir-domir ni kita boleh tengoklah kan. Domir-domir ni kita buat pecahan kepada muzakkar dan muannas. Muzakkar jenis lelaki, muannas jenis perempuan. Itu tadilah pembahagian tadi. Ghaib, ghaibah, kemudian mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Jadi ini kita kena hafal pembahagian ni. Mana yang ghaib, mana yang mukhatab. Kemudian ghaibah, mukhatabah, mutakallim. Mutakallim sama je. Mutakallim ke mutakallimah dia samalah. Yang perlu kita berikan perhatian, ingat pembahagian ni, iaitu ghaib. Ghaib tak ada ta marbutah. Kalau tak ada ta marbutah tu untuk lelaki lah. Kalau ada ta marbutah tu ghaibah untuk perempuan. Jadi kita hafal je. Domir tu 14 tu. Ni macam-macam lagu dah ada. Kita hafalkan je. Kaedah mudah. Kita tengok kaedah 5 jari ni. Ini senang dah. Kita tengok kat tangan kita, tapak tangan kita tu. Kita hafal. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini domir-domir ni kan. Jadi insya-Allah perkongsian akan datang kita akan jelaskan satu persatu untuk ghaib sampailah mutakallim dengan contoh-contoh yang masuk pada isim dan yang masuk pada fi'il. Assalamualaikum.